Seterusnya kita masuk kepada biodata Imam Ahmad. Nama beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibani. Gelaran bagi Imam Ahmad adalah Al-Hakim kerana telah menghafal 700,000 hadis. Tempat Imam Ahmad dilahirkan adalah Baghdad. Tarikh beliau dilahirkan adalah 164 Hijrah. Beliau wafat pada tahun 241 Hijrah. Umur beliau ketika wafat adalah 77 tahun. Imam Ahmad berasal daripada keturunan Arab rantau Parsi. Bidang yang diceburi Imam Ahmad adalah fiqh, hadis dan akidah. Adiat utama Imam Hambali. Adiat utama mazhab Hambali. Pengaruh Muhammad Al-Bukhari, diilhami Imam Syafi'i. Okey, kita masuk kepada sifat peribadi Imam Ahmad. Imam Ahmad ni suka berpakaian putih, bersih dan kemas. Berperibadi mulia, iaitu ia adalah seorang yang merendah diri, pendiam dan sangat kuat memelihara maruah dan agamanya. Beliau suka bergaul dengan orang fakir miskin. Selain itu, Imam Ahmad juga berani dan tegas pendirian dalam membela kebenaran. Dan Imam Ahmad juga adalah seorang yang bertakwa dan kuat beribadat. Beliau dapat khatamkan Al-Quran setiap 7 malam sekali dan solat sunat 300 rakaat sehari semalam. Sifat yang dimiliki oleh Imam Ahmad ialah zuhud wara', pemurah dan berhemah tinggi. Okey, sifat peribadi seterusnya Imam Ahmad adalah Imam Ahmad ni sejak kecil beliau menunjukkan minat kepada ilmu pengetahuan. Beliau membawa dakwat dan kertas ke mana sahaja beliau pergi untuk mencatat sesuatu. Seterusnya beliau juga telah menghafaz Al-Quran dan sebilangan besar hadis sejak kecil. Beliau mendapat pendidikan awal di Baghdad yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Beliau dibesarkan di Baghdad dan mempelajari ilmu pengetahuan hingga menjadi seorang ulama yang terkemuka. Di usia 16 tahun, beliau telah keluar dari Baghdad untuk mendalami ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman hidup yang baru. Seterusnya, Imam Ahmad ni mengembara ke Kufah, Basrah, Syam dan Yaman untuk mempelajari ilmu hadis. Seterusnya ialah latar belakang mazhab Imam Ahmad. Mazhab Hambali ni diasaskan sempena dengan nama Datuk Imam Ahmad. Mazhab ini lebih mengutamakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan dikenali gelaran Ahli Sunnah. Sangat berpegang teguh kepada hukum, menjadikannya masyhur dalam bidang perundangan Islam. Beliau menolak pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad ini melarang orang yang bertaklid dalam urusan agama dan menggalakkan menggunakan ilmu pengetahuan dan kefahaman menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Mazhab ini lahir di Baghdad, berkembang ke negara lain seperti Mekah, Madinah dan Damsyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adnin Awanis binti Adli. Saya akan menyambung video pembentangan ini dengan cara tersebarnya mazhab Hambali. Tersebarnya mazhab Hambali ini di beberapa tempat seperti Baghdad, Mesir, Palestin, Najd. Najd ni terletak di Saudi dan beberapa tempat yang lain. Pada mazhab Hambali ini pengikutnya sangatlah sedikit. Seterusnya, antara sebab kenapa kurang pengikut bagi mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini terkenal dengan tasyaddud, iaitu keras dalam sesuatu perkara berkenaan furuq fiqhiyah, dan menyebabkan di situ timbulnya fitnah
mereka dan membuatkan beberapa pemerintah menentang mereka. Selain itu, pengikut bagi Imam Ahmad, mereka juga menjauhi kerajaan. Contohnya tidak memegang jawatan penting dalam kerajaan pada masa ketika itu. Selain mereka hanya berpegang pada mereka hanya memegang jawatan sebagai qadhi dan mufti sahaja. Berbeza dengan mazhab Maliki dan Hanafi. Mazhab Maliki dengan Hanafi selalu memegang jawatan penting dalam kerajaan dan juga lebih terbuka untuk menyampaikan aliran mazhab mereka. Mazhab Hambali ini terlalu taksub dalam perkara mutasyabihat sehingga pengikut mazhab sebelumnya, iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i agak kurang selesa dengan pengikut mazhab Hambali. Selain itu, ulama dalam mazhab Hambali ini tidak ramai berbanding ulama-ulama pada mazhab sebelumnya, dan mungkin kerana itu jugalah kesan penyebaran mazhab Hambali ini kurang meluas. Seterusnya ialah guru dan anak murid Imam Ahmad bin Hambal. Yang pertama yaitu guru-guru Imam Ahmad. Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal mempunyai 414 guru hadis. Imam Ahmad memulakan pengajiannya dalam ilmu agama daripada ibunya sejak kecil lagi. Ketika usia muda lagi, beliau telah berjaya menghafal Al-Quran serta mempelajari bahasa Arab. Tambahan lagi, antara kelebihan lain yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hambal ialah beliau mampu berbahasa Parsi karena keluarganya yang sudah lama tinggal di Khurasan sebelum ini. Setelah itu, beliau mula mempelajari ilmu-ilmu syara, khususnya ilmu hadis, daripada para masyaikh di tanah kelahirannya, yaitu Baghdad. Masa beliau umur sekitar 15 tahun, beliau belajar dengan Hushaim bin Bashir. Minat beliau terhadap ilmu hadis semakin mendalam, sehingga beliau mengalihkan sepenuh tumpuan kepada pengajian ilmu hadis dengan Hushaim selama 3 ke 4 tahun bermula pada 180 Hijrah. Beliau juga berguru kepada Al-Qadi Abu Yusuf, yaitu anak murid kanan Imam Abu Hanifah, sehingga beliau sedikit banyak mengetahui tentang fiqh ra'i yang menjadi batu asas kepada mazhab Hanafi. Beliau pergi ke Basrah pada tahun 186 Hijrah untuk belajar dengan Mu'tamir bin Sulaiman dan menyambung balik pengajian bersama Al-Mu'tamir pada tahun 190 Hijrah. Beliau pergi ke Mekah untuk berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Imam Ahmad juga belajar dengan Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yang tak lain adalah Imam Al-Syafi'i, dan Imam Al-Syafi'i merupakan salah seorang guru yang paling dicintai oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu bangga dengan kemampuan sang guru yang luar biasa dalam ilmu fiqh. Dalam kitab Manaqib Al-Syafi'i lil Baihaqi disebutkan bahwa Imam Ahmad selama 40 tahun selalu mendoakan Imam Al-Syafi'i dalam sholatnya. Beliau juga melazimi Yahya bin Sa'id selama 6 bulan. Beliau berkelana ke Wasit untuk belajar dengan Yazid bin Harun. Di Yaman, beliau melazimi Imam Abdul Razak Al-San'ani, yaitu penulis daripada kitab Al-Musannaf. Beliau juga berguru kepada Ismail bin Ulayyah. Adapun nama penuh Ismail bin Ulayyah adalah Ismail bin Ibrahim bin Maksam Al-Aswad, atau yang biasa dikenali dengan Ibnu Ulayyah. Beliau adalah seorang muhadis yang mana dikatakan sebagai tuannya para muhadis, dan Abu Dawud pernah mengatakan bahwa semua ahli hadis pernah silap dan keliru kecuali Ibnu Ulayyah ini. Selain daripada guru-guru tersebut, Imam Ahmad juga berguru kepada Ismail bin Ja'far, Abbad bin Abbad al-Ataki, Umar bin Abdillah bin Khalid, Ibrahim bin Makil, dan Waki bin Jarrah. Waki bin Jarrah adalah seorang imam, al-hafiz, riwayat yang kokoh, ahli hadis dari Irak, dan salah seorang imam panutan di kalangan para ulama. Imam Ahmad telah menulis ribuan hadis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau telah menulis 300.000 hadis. Beliau berjaya mencapai satu tahap keilmuan yang tidak seorang pun pada zamannya ataupun selepasnya berjaya menandingi kepakaran beliau. Beliau adalah seorang ahli hadis yang faqih, ahli fiqh yang pakar dalam hadis, serta beliau jugalah Imam Al-Sunnah. Anak didik Imam Ahmad bin Hambal.
1. Amirul Mukminin fi al-Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Bukhari, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Al-Bukhari. Beliau itu merupakan seorang tokoh besar dalam ilmu hadis dan pengarang kepada Al-Jami' Al-Sahih, yaitu kitab paling sahih selepas Al-Quran. Yang kedua yaitu Abu Al-Husain Al-Hafiz Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Qusat Al-Qushairi Al-Nisaburi, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Muslim, yaitu seorang yang tidak kurang hebatnya berbanding Al-Bukhari dan merupakan pengarang kepada Sahih Muslim, kitab yang menduduki tangga kedua selepas Al-Jami' As-Sahih. Yang ketiga yaitu Syekh As-Sunnah Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ad bin Saddad bin Amru bin Amir Al-Sijistani Al-Azdi, atau yang biasa kita sebut Imam Abu Dawud, yaitu merupakan seorang tokoh hadis yang ulung di Basrah dan pengarang kepada Al-Sunan. Seterusnya yaitu Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dahaq At-Tirmizi As-Sulami Ad-Darir, atau yang biasa kita sebut Imam At-Tirmizi, yaitu pengarang daripada kitab Al-Jami' Al-Kabir dan lain-lain. Seterusnya lagi yaitu Syekh Al-Islam Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr Al-Khurasani Al-Nasai, atau yang biasa kita kenal Imam An-Nasai, yaitu seorang pakar hadis dan pengarang kepada kitab Al-Sunan Al-Kubra dan Al-Mujtaba. Seterusnya lagi yaitu Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini, atau yang biasa kita sebut Ibnu Majah, yaitu seorang pakar tafsir dan hadis di Qazwin, Iran dan pengarang kepada kitab Al-Sunan. Al-Hafiz Abu Al-Fadl Salih bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani Al-Baghdadi, yaitu seorang faqih dan qadhi di Asbahan serta anak sulung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Seterusnya adalah Al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Al-Duli Al-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi, yaitu seorang tokoh hadis yang besar dan merupakan anak kepada Imam Ahmad sendiri. Seterusnya yaitu Abu Bakar Abdul Razak bin Hammam bin Nafi Al-Himyari Al-San'ani, yaitu seorang alim di Yaman dan Al-Hafiz. Sayyid Al-Hufaz Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan bin Abdurrahman Al-Ambari Al-Azdi Al-Basri Al-Dului, yaitu seorang imam besar dalam hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Saib bin Ubaid Al-Qurashi Al-Muttalibi Al-Syafi'i Al-Maki Al-Ghazi, yaitu seorang imam mujtahid mutlak dan tokoh besar mazhab Al-Syafi'i serta digelar Nasirul Sunnah atau pembela sunnah. Beliau merupakan guru dan anak murid kepada Imam Ahmad yang sangat rapat dengannya. Syekh Al-Islam Amirul Mukminin fi Al-Hadis Abu Al-Hasan Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih bin Bakar bin Sa'ad Al-Sa'di Al-Basri, lebih dikenali sebagai Ali ibnu Al-Madini, seorang pakar hadis dan ilal pada hayatnya. Seterusnya yaitu Al-Hafiz Syekh Al-Muhaddithin Abu Zakaria Yahya bin Ma'in bin Aun bin Ziyad bin Bistam Al-Ghatafani Al-Murri Al-Baghdadi, yaitu salah seorang tokoh besar dan sahabat rapat kepada Imam Ahmad. Syekh Al-Islam Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Ta'lab Al-Baghdadi Al-Bazzar, seorang pakar qiraat pada zamannya dan salah seorang perawi kepada salah satu qiraat sab'ah riwayat Hamzah. Itu adalah antara anak murid Imam Hanbal yang masyhur. Kesimpulannya yaitu ketokohan Imam Ahmad telah pun diperhatikan sejak usia mudanya lagi karena para sarjana pada zamannya memiliki firasat bahwa dia akan menjadi seorang yang hebat kelak. Hal ini ada disebutkan oleh Al-Husaim bin Jamil. Dia berkata, jika jejaka ini membesar kelak, dia akan menjadi hujah kepada generasinya. Kita akan pergi kepada usul dalam pembentukan hukum menurut Imam Ahmad. Usul yang pertama adalah nas. Nas yang dimaksudkan pada usul ini merangkumi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Sekiranya terdapat nas yang sudah menunjukkan hukum pada sesebuah isu, maka Imam Ahmad tidak akan memandang kepada mana-mana pendapat lain selagi nas itu masih wujud dan terpakai. Imam Ahmad berpegang dengan nas yang diriwayatkan daripada para sahabat dan meninggalkan pendapat peribadi sahabat yang lain. Hal ini bertepatan dengan sebuah kaedah yang menyebut ijtihad fi mauridin nasi, iaitu tiada ijtihad ketika ada kewujudan nas. Usul yang kedua adalah fatwa sahabat yang disepakati.
Usul kedua ini pula akan digunakan oleh Imam Ahmad sekiranya tidak ada nas dalam sesebuah isu. Imam Ahmad berpandangan bahawa pendapat yang diutarakan oleh sahabat menjadi hujah apabila tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihinya, kerana hal ini dianggap sebagai salah satu ijma' sukuti. Walau demikian, Imam Ahmad berhati-hati untuk menamakannya sebagai ijma'. Beliau hanya mengatakan, aku tidak mengetahui sebarang pendapat yang menolaknya. Justru Imam Ahmad menerima sumber ini sebagai usul dalam pembentukan hukum kerana menurut Imam Ahmad, para sahabat memiliki kelebihan memahami agama ini. Antaranya, mereka hadir ketika penurunan wahyu dan Nabi berada dalam kehidupan mereka serta mereka menguasai bahasa Arab dengan baik berbanding generasi selepasnya. Usul dalam pembentukan hukum yang ketiga adalah fatwa sahabat yang diperselisihkan. Jika berlaku perselisihan dalam kalangan para sahabat tentang sesebuah isu, ada langkah yang diambil oleh Imam Ahmad. Langkah-langkah tersebut ialah fatwa-fatwa mereka akan ditapis dan dinilai semula yang manakah lebih hampir kepada as-sunnah. Lalu dipegang pendapat tersebut dan tidak akan beralih kepada pendapat yang lain. Langkah yang kedua adalah sekiranya tidak dapat ditentukan mana satukah yang lebih hampir, maka Imam Ahmad akan menukilkan khilaf dalam kalangan mereka serta tidak akan tetap dengan sesebuah pendapat sahaja. Daripada sini kita dapat lihat puncuk pangkal bagaimana dalam sesebuah isu Imam Ahmad akan memiliki lebih daripada satu pandangan. Usul yang keempat adalah hadis mursal dan dhaif. Jika tidak ada nas dan fatwa sahabat dalam menentukan sesebuah hukum, maka hadis mursal ataupun dhaif boleh menjadi dasar hukum, bahkan ia lebih utama berbanding qiyas. Terdapat dua perbezaan antara para sarjana Hanabilah dalam memahami maksud kata-kata Imam Malik yang berkata hadis dhaif lebih aku sukai berbanding ra'yi, iaitu qiyas. Sebahagian mereka berpandangan bahawa memang yang dimaksudkan oleh Imam Malik ialah hadis dhaif, tetapi ia adalah kategori hadis dhaif yang ringan sahaja seperti mursal, dan sebahagian lagi menyatakan maksud hadis dhaif di sisi Imam Malik itu bukanlah hadis yang batil, mungkar dan matruk sehingga tidak dapat berpegang dan beramal dengannya, akan tetapi hadis dhaif tersebut adalah saudara bagi hadis sahih dan juga hadis hasan. Usul yang kelima iaitu qiyas ketika darurat. Ia merupakan usul yang terakhir dalam pembentukan hukum menurut Imam Ahmad. Seperti yang dinukilkan sebelum ini, Imam Ahmad banyak menggunakan pendapat daripada para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Disebabkan kebergantungan Imam Ahmad yang kuat kepada nas dan riwayat, jarang Imam Ahmad menggunakan qiyas dalam proses ijtihad. Hal ini kerana Imam Ahmad tidak suka untuk mengeluarkan fatwanya sendiri. Akan tetapi, jika keadaan mendesak dengan ketiadaan nas, fatwa sahabat hatta mursal maupun dhaif, barulah Imam Ahmad akan menggunakan qiyas dan ijtihadnya sendiri. Pembentangan seterusnya yaitu sumbangan. Yang pertama, Imam Ahmad telah memberikan sumbangan besar dalam bidang hadis dan perundangan Islam kepada seluruh umat Islam. Kemudian beliau juga sangat berhati-hati dalam memilih hadis-hadis yang berhubung kait dengan masalah halal dan haram, sama ada itu dari segi isi dan sanadnya. Segala peraturan dan undang-undang yang dilaksanakan dalam mazhab Hambali itu sangat ketat dan tegas dalam satu-satu masalah. Kemudian beliau juga mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebarluaskan ilmu yang beliau dapat, dan mengadakan pelbagai majelis ilmu di masjid-masjid. Dalam majelis ilmunya, beliau sentiasa membaca kitab-kitab yang ditulisnya sendiri. Di antaranya yaitu kitab Al-Musnad, himpunan hadis-hadis karangannya yang terkenal pada zaman itu. Kemudian kitab Al-Musnad mempunyai 28.000 hingga 29.000 hadis yang sahih dan 100.000 hadis yang tidak sahih. Kitab ini dijadikan sumber rujukan ulama hadis apabila berlaku perselisihan. Kemudian beliau juga memiliki ingatan yang kuat dalam menghafal Al-Quran dan juga hadis. Selain kitab Al-Musnad, Imam Ahmad juga menghasilkan beberapa kitab dalam bidang lain, misalnya tafsir Al-Quran, ilmu fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Antara kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad yaitu kitab Al-Musnad yang sangat terkenal pada zaman itu, kemudian kitab tafsir Al-Quran, kitab Al-Nasi wal Mansuh, kitab Jawabatul Al-Quran, kitab Tarikh, kitab Al-Ilah.
seterusnya kesimpulan. Imam Ahmad merupakan tokoh Islam yang banyak memberikan jasa. Beliau telah mengeluarkan banyak karya tulis, salah satunya kitab Al-Musnad yang terkenal dan menjadi sebagai rujukan para ulama ketika ada perselisihan. Kemudian beliau adalah seorang yang teliti dalam menentukan kesahihan sebuah hadis dan melindunginya dari unsur penipuan dan juga pemalsuan. Salah satu contohnya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun beliau tidak terpengaruh dengan pendapat Mu'tazilah dan menolaknya karena tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau juga mengambil rujukan dari Al-Quran dan Sunnah bagi membukukan mazhabnya selain daripada qiyas. Dan beliau juga mendengarkan pendapat daripada ulama yang lain seperti gurunya yaitu Imam Syafi'i. Beliau juga mempunyai sifat pribadi yang boleh dijadikan sebagai ikutan sepanjang zaman. Dan beliau juga memiliki ingatan yang kuat dalam menghafal Al-Quran dan hadis. Kemudian di antara karya penulisannya juga menjadi rujukan ulama apabila ada perselisihan.